Selamat datang ke saluran Mindset Knowledge, sebuah channel yang bertujuan untuk membuka minda anda dan mempromosikan pengetahuan tentang dunia. Perang antara dua negara akan membebankan ke semua dunia, walaupun kita berada di latitude dunia yang lain, kita juga akan terkesan. Sejak peperangan di Ukraine meletus pada awal tahun 2022, beribu-ribu manusia telah meninggal dunia dan jutaan rakyat terpaksa kehilangan tempat tinggal. Anggapan peperangan ini akan berakhir sebentar saja, tetapi sekarang sudah berubah menjadi peperangan jangka panjang. Dalam video kali ini, kita akan membincangkan bersama rakan-rakan bagaimana peperangan antara dua negara telah berubah menjadi situasi sekarang. Apa harga yang perlu dibayar oleh dunia? Antara yang pertama kali terjejas dalam perang adalah bilangan kecederaan dan kematian di kalangan kedua-dua belah pihak. Menurut statistik terkini yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Ukraine sebagai negara yang diinvasi telah mengalami lebih kurang 5,000 kematian dalam kalangan penduduk biasa. Bilangan kecederaan melebihi jumlah tersebut dan angka sebenar kematian adalah jauh lebih tinggi. Sementara itu, pihak Ukraine mengesahkan bahawa hampir 10,000 anggota tentera mereka telah terkorban. Walaupun pihak Rusia tidak mendedahkan bilangan kematian mereka, anggaran luaran menunjukkan bahawa jumlah tersebut melebihi angka kematian di pihak Ukraine. Selain menimbulkan kerosakan langsung terhadap nyawa manusia, peperangan ini juga menyebabkan krisis pelarian secara tidak langsung. Menurut statistik dari Badan Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, sejak Februari hingga kini, sekurang-kurangnya 12 juta penduduk Ukraine, daripada jumlah penduduknya yang melebihi 41 juta orang, telah melarikan diri dari kampung halaman mereka. Lebih daripada 5 juta orang melarikan diri ke negara-negara jiran, manakala 7 juta lagi masih terdampar dalam wilayah Ukraine. Lebih daripada 5 juta pelarian tersebut melarikan diri ke negara-negara seperti Poland, Bulgaria, Slovenia, Romania, Belarus dan Jerman yang berdekatan. Menurut statistik, jumlah pengungsi baru di seluruh Eropah sekarang melebihi 5,2 juta orang. Masalah pengungsi telah memberi beban ekonomi yang berat kepada negara-negara jiran. Data menunjukkan bahawa negara-negara Eropah perlu membelanjakan kira-kira $30 bilion pada tahun pertama untuk menampung pengungsi Ukraine. Walaupun negara-negara Eropah menunjukkan sikap yang mesra dan menyokong, tetapi memulakan sesuatu lebih mudah daripada mengakhirkannya. Masalah pengungsi merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh Kesatuan Eropah. Jika keadaan menjadi lebih buruk di masa depan, maka beban kewangan akan meningkat dengan ketara dan Eropah mungkin akan menghadapi lagi krisis pengungsi. Setelah melihat kesan perang terhadap rakyat, kita perlu membincangkan kerugian ekonomi kedua-dua belah pihak yang terlibat dalam konflik ini. Perang ini telah berlangsung selama lebih dari 12 bulan dan Ukraine telah kehilangan sebahagian daripada kawalan terhadap wilayah negara mereka. Banyak bandar telah menjadi reruntuhan akibat serangan bom. Menurut perkiraan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, IMF, Ukraine akan mengalami kontraksi ekonomi sebesar 35% pada tahun 2022. Biaya total rekonstruksi pasca perang setidaknya mencapai lebih dari $750 miliar, dan untuk pihak penyerang Rusia, biayanya juga sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, tidak peduli di masa lalu maupun sekarang, perang selalu membutuhkan biaya yang besar. Selain itu, Rusia saat ini juga menghadapi sanksi ekonomi yang ketat dari kubu demokrasi Barat, sehingga situasi kewangan negara semakin sulit. Banyak analis memprediksi bahawa pertumbuhan ekonomi Rusia akan mundur 4 tahun dan diperkirakan akan mengalami kontraksi sebesar 4,5% sepanjang tahun 2022. Meskipun begitu, meskipun Rusia menghadapi sanksi yang keras, ekspor minyaknya hampir tidak terpengaruh. Pada tahun 2022,
pendapatan dari ekspor energi dapat mencapai 337.5 miliar dolar AS dan penurunan PDB jauh lebih rendah dari perkiraan sebelumnya sebesar 12%. Laporan terbaru dari Bank Dunia menunjukkan bahawa dampak yang ditimbulkan oleh sanksi pada Rusia mungkin tidak sebesar yang diperkirakan oleh Barat. Selepas melihat pihak-pihak yang bertempuh, mari kita bincangkan kesan yang dialami oleh negara-negara lain di seluruh dunia. Akibat peperangan dan sekatan perdagangan bersama, harga barangan antarabangsa dan tenaga sudah naik dengan ketara. Kita semua tahu bahawa Rusia bukan sahaja merupakan pengeluar minyak terbesar kedua di dunia, malah juga pengeluar gas asli, gandum, dan baja nitro terbesar. Ini memberi kesan yang besar terhadap fluktuasi harga makanan antarabangsa dalam jangka panjang. Selepas pecahnya perang, harga baja nitro, gandum, logam, dan tenaga telah meningkat dengan ketara, dan kenaikan inflasi yang tajam menyebabkan krisis makanan dan kehidupan di seluruh dunia. Sebagai akibat daripada semua faktor ini, kos sara hidup bagi rakyat dunia sedang meningkat. Menurut laporan terbaru Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNDP, terdapat peningkatan sebanyak 71 juta orang yang hidup dalam kemiskinan teruk di seluruh dunia selepas pecahnya perang ini, terutama di negara-negara membangun. Kenaikan bilangan orang miskin di seluruh dunia sejak April 2022 jauh lebih cepat daripada semasa pandemik COVID-19. Kemelesetan ekonomi global sedang menghadapi risiko akibat harga tenaga dan barangan yang meningkat akibat perang di Ukraine. IMF mengakui bahawa masa-masa yang paling buruk belum tiba. Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD, yang beribu pejabat di Paris juga mengeluarkan laporan bertajuk "Membayar Harga untuk Perang". Kandungannya menunjukkan bahawa selepas permulaan peperangan, prospek ekonomi seluruh G20, kecuali Turki dan Indonesia, telah menurun secara drastik. Selain kesan ekonomi, perang ini telah mempengaruhi geopolitik. Perang di Ukraine telah menghasilkan lebih banyak ketegangan di antara Timur dan Barat, dan memperdalam hubungan antara China, India, dan Rusia. Sementara itu, pengaruh Amerika Syarikat di NATO dan Kesatuan Eropah sedang meningkat. Ketegangan antara dua blok besar mulai terlihat. Tentu saja, situasi saat ini tidak sebesar Perang Dingin antara Amerika dan Uni Soviet pada abad lalu. Setelah semua, konflik kepentingan internal dalam kelompok saat ini jauh lebih kompleks, dan hubungan persaingan dan kerjasama sulit dipahami. Alam semesta bergerak dalam siklus, pemisahan lama pasti berakhir dalam penyatuan, penyatuan lama pasti berakhir dalam pemisahan. Situasi internasional yang didominasi oleh AS selama ini mulai mengalami perubahan dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode ini, baik China maupun India pernah mengancam untuk menantang hegemoni dolar, sementara sanksi Eropah dan Amerika terhadap aset asing Rusia telah memicu kekhawatiran di banyak negara. Dengan terjadinya penyebaran kecurigaan, sistem kewangan internasional yang didominasi oleh dolar AS mungkin akan dihadapkan pada tantangan yang lebih besar di masa depan. Pada awal perang, Bank Rusia telah dielu-elukan dari sistem komunikasi kewangan global SWIFT. Sebagai bagian dari sanksi, Visa dan Mastercard juga menghentikan bisnes mereka di negara tersebut. Tetapi kita tahu bahawa isolasi, selain melemahkan kekuatan target, juga dapat mendorong kekuatan musuh untuk bergabung. Beberapa ahli percaya bahawa di masa depan, negara-negara seperti Rusia, China, dan Iran akan mempercepat pengembangan sistem pembayaran domestik mereka sendiri atau membentuk sistem pembayaran dengan cara lain. Ini demi mempercepat pengembangan monetarisasi internasional, dan pada akhirnya menunjukkan situasi yang terbelah. Akhirnya, mungkin ada yang ingin tahu mengapa sanksi ekonomi terbesar dalam sejarah yang dipimpin oleh Amerika Syarikat semasa Perang Ukraine terhadap Rusia tidak dapat mencapai kesan yang diinginkan, malah meningkatkan lagi krisis inflasi global.
Di sini, kami mengutip laporan dari Institut Penyelidikan Ekonomi Antarabangsa Peterson. Mari kita lihat situasi di mana sanksi ekonomi dapat berfungsi dan di mana ia boleh menjadi bumerang dalam setiap kejadian serangan lintas negara yang berlaku pada masa lalu. Pada tahun 1921, Yugoslavia dan Albania terlibat dalam konflik tentera, dan Liga Bangsa-Bangsa memberi sanksi ekonomi kepada Yugoslavia, dan ia segera bersetuju untuk mengalah dan berundur. Pada tahun 1925, Greece menyerang Bulgaria selepas konflik sempadan, dan Liga Bangsa-Bangsa mengutuk Greece dan meminta mereka menarik balik tentera, sambil mengumumkan langkah-langkah penghalangan ekonomi dan keuangan. Pada masa itu, Jeneral Tentera Diktator Greece, T. Pangalos, mengubah fikirannya dan menerima pendamai Liga Bangsa-Bangsa. Ini adalah contoh kesan baik yang diperoleh melalui sanksi antarabangsa. Walau bagaimanapun, memberikan sanksi kepada negara berkuasa otoritarian mungkin akan mempunyai kesan sebaliknya. Pada tahun 1935, Itali fasisme menyerang Ethiopia, dan 3/4 negara di seluruh dunia memutuskan hubungan ekonomi dengan Itali. Walaupun tindakan ini menghakis kuasa kewangan dan ekonomi Itali, ia masih gagal menyelamatkan Ethiopia dari penaklukan. Itali juga mencapai sasaran fasa mereka. Di sisi lain, apabila Jerman Nazi dan Jepun sedar bahawa mereka mungkin menjadi sasaran sanksi berikutnya, mereka mula mengembangkan wilayah mereka dan mendorong sokongan rakyat untuk mempertahankan kebebasan ekonomi mereka untuk memperkuat ketahanan. Apabila kita mengkaji kes-kes sejarah yang disebutkan di atas, kita dapat melihat bahawa penggunaan sanksi ke atas ekonomi negara kecil dan sederhana agak berkesan. Namun, jika sasarannya adalah kerajaan nasionalisme yang lebih ekstrim, ia mungkin mempunyai keupayaan untuk mengkonsolidasikan kuasa melalui pemerintahan otoriti dan pada masa yang sama mempunyai keupayaan untuk menanggung kerugian ekonomi dalam jangka panjang. Dalam kes ini, penggunaan sanksi mungkin hanya akan meningkatkan situasi yang pecah belah dan memberi ruang kepada yang dipinda untuk mencari jalan untuk memperoleh manfaat yang dijangka dari pencerobohan asal. Dalam pertikaian antara pihak yang dikenakan sanksi dan yang memberi sanksi, kedua-dua pihak mungkin terperangkap dalam keadaan tidak stabil yang semakin meningkat. Kembali ke perang di Ukraine hari ini, pertikaian antara Rusia dan kubu demokrasi Barat bergantung pada tindakan pengenaan sanksi ke atas ekonomi, dan pengenaan sanksi yang semakin meningkat mungkin akan menghantar Rusia ke arah sistem ekonomi yang berdikari seperti pada zaman bekas Kesatuan Soviet. Dalam situasi semasa, Rusia mempunyai syarat yang baik untuk menstabilkan ekonomi melalui ekspor tenaga, dan negara tersebut juga mempunyai matlamat strategik untuk membangunkan pasaran di rantau Indo-Pasifik dan bersaing dengan Barat untuk mempengaruhi kawasan Pasifik. Walaupun perang ini memotong jalan Rusia ke Barat, mereka terus maju ke Timur. Jika perang berakhir suatu hari nanti, situasi dunia kemungkinan akan memasuki babak baru, dan tidak ada yang tahu seberapa besar pengaruhnya pada dunia dan berapa banyak harganya yang harus dibayar. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, sila klik like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa langgan saluran kami untuk mendapatkan video-video yang menarik di masa depan. Sokongan anda amat bermakna kepada kami dan membantu kami mencipta lebih banyak kandungan yang anda suka.